Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أما بعد. Jadi sebelum kita bersambung perbahasan berkaitan saf yang perempuan itu, kita tengok tadi dalam kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin, dia tidak membezakan antara kanak-kanak perempuan dengan perempuan dewasa. Makna samalah. Cuma ada pendapat yang mengatakan berbeza. Dalam kitab Tuhfah pun sama, dalam kitab Nihayah pun sama, tidak ada sebarang kritikan terhadap matan minhaj yang tidak mengasingkan antara kanak-kanak perempuan dengan dewasa. Jadi kalau bagi yang tidak mengasingkan, jadi sesat. Jadi maknanya dia masuk tu duduk di belakang sekali, itu paling afdal. Kerana saf yang paling afdal ialah saf yang paling belakang. Lagi belakang perempuan tersebut, lagi afdal dia. Dia beza dengan laki. Laki saf yang paling afdal depan sekali, bukan belakang. Saf yang paling belakang ialah saf yang paling afdal bagi perempuan. Habis selesai. Kemudian masuk kata dia sembahyang musafir. Sembahyang musafir, yakni dari sudut kita nak bahas dari sudut kebolehan jamak dan qasar, dan juga jamak ketika mana hujan. Jamak ketika mana nak hujan yang berterusan dengan ada syarat-syaratnya yang tertentu yang tak dibahaskan dalam kitab ni lah. Kemudian asal bagi qasar. Asal bagi qasar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101, yang mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. La junahun 'alaikum, tidak ada kesalahan. Falaysa 'alaikum junahun, tidak ada kesalahan ke atas engkau, an taqsuru, kamu mengqasarkan, memendekkan, minas shalah, daripada sembahyang. Habis. Kemudian yang keempat, belum lagi. Keempat daripada itulah berapa tahun ni? Keempat daripada 6 orang yang tiada wajib Jumaat atasnya atas orang tu. Dia tak wajib Jumaat, mana kalau tak sembahyang pun Jumaat tidak berdosa. Dan tiada tersimpul ia Jumaat dengan 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 orang tersebut. Nak kira 40 orang pun tak kira juga. Dan tiada sah ia Jumaat daripada orang tersebut. Nak sembahyang Jumaat pun tidak sah. Wajib tidak, sah tidak, dikira 40 pun tidak. Dan ialah orang yang kafir yang asli, bukan murtad. Kafir asli tak wajib Jumaat, tapi diwajibkan siksa sebab tinggal Jumaat di akhirat. Dia panggil iqab. Dari sudut iqab dia kena lah. Dan yang bukan mumayyiz daripada kanak, ini daripada kanak-kanak, dan orang gila, dan orang pitam, dan orang mabuk, yakni orang mabuk yang tak sengaja pada waktu ketiadaan melampaui. Inilah dia kait dengan mabuk ni. Orang mabuk pada waktu ketiadaan melampaui, yakni tidak melampaui batas dari sudut sengaja mabuk. Kalau sengaja mabuk, itu wajib juga seperti mana kita sebut tadi. Kelimanya, orang yang tiada wajib atasnya atas orang tu, tak wajib Jumaat, dan tiada tersimpul dengan orang tersebut, yakni Jumaatnya. Jumaat itu tidak dikira dalam kategori 40 orang yang wajib Jumaat, tak kira. Kemudian dan sah ia Jumaat daripadanya dan sah ia Jumaat daripada orang tu.
Siapa orang tu? Orang yang tak wajib Jumaat dan tak kira 40 orang tapi sah. Dan ialah kanak-kanak yang mumayyiz. Kanak-kanak mumayyiz sah sembahyang tapi tidak wajib untuk dia sembahyang dan tidak dikira 40 orang. Dan abdi, apa abdi? Iaitu hamba. Abdun abdi. Hamba abdi. Gitu. Hamba abdi tak wajib Jumaat. Kerana wajib Jumaat merdeka, tak dikira 40 orang. Tapi kalau sembahyang sah. Dan yang bukan laki-laki daripada perempuan dan khunsa pun sah. Kalau sembahyang Jumaat perempuan, adakah perlu qada zuhur, ulang zuhur? Dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tidak perlu ulang zuhur kerana sudah sah Jumaat. Dan orang yang musafir, kalau sembahyang Jumaat sah, boleh jamak dengan asar. Tetapi kalau dia tu musafir sembahyang, tidak dikira sebagai 40 orang jemaah dan tak wajib atas dia sembahyang Jumaat. Keenamnya, orang yang tiada wajib atas orang tu, yakni Jumaat, tetapi dan tersimpul ia Jumaat dengan orang tu. Dia tak wajib Jumaat tapi dikira Jumaat kalau dia mari. Dan dikira 40 orang. Dan sah ia Jumaat daripada orang tersebut. Dan ialah orang yang sakit, dan seumpama sakit daripada tiap-tiap mereka yang ada uzur bagi mereka. Uzur apa dia? Uzur berjemaah. Uzur berjemaah tak wajib Jumaat. Lepas tu kalau dia mari juga dikira 40 orang dan sah sembahyang dia. Habis. Kemudian harus bagi orang musafir itu qasarkan, ringkaskan sembahyang. Boleh tak dia ringkaskan sembahyang? Boleh. Tapi sembahyang yang fardu, yang cara 4 rakaat. Ini cara sembahyang dia 4 rakaat. Dengan syarat bahawa ada safar seseorang itu panjang 2 marhadah, maka lebih banyak. Maka lebih banyak ni fa'akthar. Dia terjemah pada bahasa Arab, fa'akthar. Jadi hal keadaan 2 marhalah tu, hal keadaan jarak tu lebih banyak daripada 2 marhalah. 2 marhalah dan ke atas. 2 marhalah yang ke atas. Kemudian dan keadaan musafir itu mubah, harus ni yakni harus pada zannnya. Maka merangkumilah safar yang wajib, safar yang sunat, safar yang harus, safar yang makruh. Boleh. Safar yang wajib haji umrah, safar sunat ikutlah apa-apa nak buat benda sunat, kita pergi musafir jadi sunat. Mubah untuk berniaga. Makruh, kita nak buat benda makruh, hasil nak buat, tujuan musafir tu nak buat benda makruh, jadi makruh musafir tu pun boleh qasar. Adapun haram tidak boleh kerana dia panggil al-'asi bis-safar. Al-'asi bis-safar. Maksiat asal musafir tu maksiat dah. Tu al-'asi bis-safar. Contohnya dia lari pada suami, nusyus, tak wajib, tak dapat rukhsah sembahyang, atau tujuan asalnya memang nak maksiat, tak dipanggil orang yang mendapat rukhsah sembahyang. Contoh lagi, orang yang sembahyang yang sembahyang pula, orang yang musafir hak makruh ni, musafir seorang diri di tengah malam, makruh. Tapi boleh jamak qasar. Kemudian kata musannif, makruh walaupun ada dhann dia tu mudarat untuk musafir. Makruh musafir walaupun ada dhann berlaku kemudaratan ke atas musafir itu sekalipun. Itu dalam kitab Musyarah Karim sebut. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bahawa melepasi ia seorang daripada kota negeri seorang. Melepasi kota negeri, melepasi kawasan. Kalau kita sekarang ni pemukiman kita lah. Kalau Batu Rakit kita pergi ke Madak, sebab Rakit luar daripada Batu Rakit, barulah kita boleh buat qasar. Jika berkota, kalau berkota keluar daripada kota lah. Kalau berpagar keluar daripada pagar. Kalau kita ni garisan dia, garisan pemukiman lah, tu lah. Ataupun daripada rumah seorang kawasan perumahan dia, jika tiada berkota. Kalau tak berkota, maka dikira daripada kawasan luar daripada rumah kawasan dia. Daripada Batu Rakit ke Gombadok, Gombadok sebelah Takik ke Kuala Terengganu Bandar tu.
Contoh tu luar daripada kawasan. Diniatkan qasar itu pada waktu takbiratul ihram. Diniatkan qasar itu pada ketika takbiratul ihram. Ketika takbir, kalau selain takbir hanya jamak ya. Qasar tidak boleh selain daripada takbir. Kena mesti dalam keadaan bertakbir. Mesti dalam keadaan bertakbir. Tu Jadi mestilah dia muqaranah niat dengan qasar tu secara yaqin. Secara apa? Secara yaqin. Dan tidak ada perkara-perkara yang menafikan niat qasar. Tidak ada perkara-perkara yang menafikan niat qasar. Jadi kalau contoh dia syok, aku niat qasar ke tak? Maka wajib dia sembahyang tamam. Ketika dia sembahyang tu, dia syok, tadi aku qasar ke tak? Aku niat qasar ke tak? Wajib niat sembahyang, wajib sembahyang secara tamam. Kerana apa? Li'annahu al-asal. Kerana kita syok qasar ke tak? Qasar ke tak? Kembali kepada asal, asalnya tamam, maka wajib tamam. Begitu juga kalau tetapi beza begini. Beza dalam bab niat. Beza dalam bab niat kalau kita syok, niat kedok. Dan kemudian kita teringat dalam keadaan segera, maka hak tu tidak ada masalah. Tu kalau niat. Tapi kalau untuk qasar, walaupun dia ingat lepas pada tu dalam masa yang singkat, tapi pernah dah syok, wajib tamam. Beza dengan niat asal. Begitu juga niat asal tak boleh ta'liq. Tidak boleh ta'liq niat. Tapi dalam bab qasar boleh. Seandainya imam tersebut pun qasar. Imam tersebut musafir dengan kita contohnya. Itu tak pasti dia ni qasar ke atau jamak tamam yang macam biasa. Maka kita pun ta'liq. Kalau imam qasar, kita qasar. Kalau imam tamam, aku tamam. Boleh. Tak ada masalah. Kalaulah tu imam tersebut dia naik rakaat ketiga. Kemudian kita yang ikut dia ni syok, kawan ni buat tamam sembahyang ke atau dia terlupa naik rakaat. Dia musafir dengan kita. Dia musafir dengan kita, cuma kita syok bila dia naik rakaat ketiga tu, adakah dia tamamkan sembahyang jadi 4 rakaat ataupun dia tu terlupa ternaik rakaat. Maka kita ni mesti wajib tamamkan sembahyang. Mesti wajib tamamkan sembahyang. Walaupun kita nyata selepas pada tu imam tu lupa sekalipun, kita wajib sembahyang tamam. Sebab kita syok dia ni mutim, dia ni tamam ke atau dia ni terlupa naik rakaat ketiga. Walaupun nyata lepas pada tu dia ni lupa, kita hak makmum wajib sempurnakan 4 rakaat. Ini masalah yang jarang berlaku lah. Tu. Tapi kalau yang naik rakaat ketiga tu imam mazhab Hanafi. Kalau naik rakaat ketiga tu imam mazhab Hanafi, dalam keadaan kita sudah kalau imam tersebut imam mazhab Hanafi, dia naik rakaat ketiga, adakah wajib kita sembahyang tamam walaupun nyata selepas itu dia lupa? Tidak wajib tamam. Sebab apa? Sebab mazhab Hanafi dia mesti qasar kalau musafir tersebut lebih 2-3 marhalah. Jadi kalau imam tersebut imam mazhab Hanafi, walaupun nyata selepas itu dia terlupa, kita tak wajib tamam, kita boleh qasar juga. Kita boleh qasar juga. Lepas tu yang dia qiyam tu, dia qiyam tu kita tanggung kata dia ni terlupa. Lepas tu lagu mana? Sama ada kita tunggu dia sampai dia salam rakaat ketiga dan kita beri salam sama dengan dia, atau kita mufaraqah. Jangan naik pula. Naik buat apa yang kita qasar. Dan kita ni pun sujudlah sahwi. Sebab apa? Sebab ada kekurangan pada imam. Tapi kalau dia qasar, dia sengaja naik rakaat ketiga dalam keadaan tahu dan sengaja, maka hak tu batal sembahyang dia, batal terus sembahyang dia. Tapi kalau dia naik rakaat ketiga dalam keadaan jahil ataupun terlupa, kemudian ingat semula, maka tak batal sembahyang dia. Turun semula. Habis selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kambing menunggu ni kena habis baik. Kemudian
Dan mana tadi hilang dah qasar itu pada waktu. Dan bahawa berkekalanlah musafir seorang itu hingga sempurna sembahyang. Hingga sempurna sembahyang dua-dua tu dia masih dalam musafir. Dan jangan ni qasar, syarat qasar. Dan jangan menurut orang yang sembahyang tamam. Kalau sembahyang tamam dia wajib tamam. Dia tak boleh mufaraqah, tak boleh. Ni kawan tu dia dekat dia, kita pun mufaraqah, tak boleh. Tak sah berawal dah, kecuali ta'liq kita tadi. Dan haruslah bagi seorang itu mengumpulkan sembahyang zuhur dengan asar dan sembahyang maghrib dengan isya. Boleh berlaku. Adapun zuhur dengan subuh tak boleh, maghrib dengan asar tak boleh, isya dengan subuh tak boleh. Tu tak boleh lah. Taqdim atau takhir, sama ada kita jamak taqdim ataupun jamak takhir. Jamak taqdim makna kita ambil sembahyang kedua masuk sembahyang pertama, itu dipanggil waktu uzur sembahyang kedua. Sembahyang yang pertama ke sembahyang kedua tu jamak takhir. Waktu yang kedua tu adalah waktu uzur bagi waktu sembahyang pertama. Tu dia panggil waktu uzur dalam bab musafir. Dengan syarat bahawa adalah musafir seorang itu panjang, yakni 2 marhalah. Tapi dalam musafir itu dia berzina, itu masih mendapat rukhsah. Ataupun kalau dia asal musafir maksiat, okey, tak dapat rukhsah, tiba-tiba tengah perjalanan dia taubat, dia kembalikan kepada niat asal yang baik, maka kena tengok jarak antara dia bertaubat tu, ketika di tempat tersebut dia bertaubat dengan jarak yang kita nak pergi itu, adakah masih 2 marhalah ataupun tidak. Kalau dah lebih boleh juga dapat rukhsah, kalau tak lebih tak boleh dapat rukhsah. Kemudian dan bercerailah dari negeri seorang, mestilah keluar daripada kawasan. Okey, selesai. Dan disyaratkan bagi jamak takdim pula bahawa dimulai oleh seorang itu dengan menyertai waktu. Apa maksud dengan menyertai waktu? Iaitu seseorang itu bila dia niat jamak takdim mesti berada pada sembahyang yang pertama. Menyertai waktu, yakni menyertai waktu yang pertama. Mestilah waktu sembahyang yang pertama dia niat jamak takdim. Dia niat jamak takdim pada waktu sembahyang yang pertama. Kenapa waktu sembahyang pertama? Kerana yang kedua tu dia panggil tabi', orang waktu yang mengikut saja. Bila waktu yang mengikut, maka keluar kaedah at-tabi'u la yataqaddamu 'ala al-matbu'. Yang mengikut la yataqaddamu, tidak akan terlebih dahulu 'ala al-matbu', atas benda yang diikut. Solat zuhur matbu', asar tabi', tidak akan mendahului matbu'. Tapi kalau dia mendahulukan sembahyang yang kedua juga, maka batal sembahyang dia kalau dia tahu dan sengaja. Batal. Kalau tak sengaja, maka jadilah sembahyang yang kedua yang dia buat tu sebagai sembahyang sunat mutlak. Sebagai sembahyang sunat mutlak. Tu pun kalau dia tidak ada qada sembahyang asar contohnya. Dia sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur. Sembahyang asar dia tadi tidak sah kalau sengaja. Kalau tak sengaja jadi sembahyang sunat mutlak kalau tidak ada qada asar. Kalau ada qada asar hak lepas, hak yang tadi dia sembahyang asar tu jadi qada asar. Kemudian begitu juga kalaulah dia sembahyang dah zuhur. Okey, dia sembahyang zuhur. Lepas habis sembahyang zuhur tengok, Allah, batal tadi sembahyang zuhur aku contohnya. Batal sembahyang zuhur tadi. Maka lagu mana hak sembahyang yang kedua ni? Dia dah sembahyang zuhur dah, sembahyang asar dah. Lepas sembahyang asar tu baru teringat, oh tadi sembahyang pertama tu aku batal tadi tu. Terketut baru teringat. Maka sembahyang yang pertama tadi tu maka sembahyang yang kedua yang dia buat tu jadi sembahyang sunat mutlak ataupun jadi sembahyang qada kalau dia ada qada asar. Sama kena sembahyang semula lah. Sembahyang zuhur, sembahyang asar semula yang naik kalau nak jamak dan qasar. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bahawa diniatkan jamak sebelum menghalal. Sebelum apa tu? Tak tahu ke tu? Dan bahawa diniatkan jamak diniatkan jamak berfaham sebelum muhallil. Gitu. Sebelum muhallil, pelik sikit lah bunyi. Sebelum muhallil daripada sembahyang. Apa dia? Sebelum selesai sembahyang dengan salam. Tu tahlil
halala yuhallilu tahlilan wa huwa muhallilun wa dzaka muhallalun. Kita muhallil sebab isim fa'il lah. Sebelum dia tu menghalalkan daripadanya bersembahyang. Apa dia? Dengan dia mengucap salam. Mana sebelum salam mesti niat jamak takhir, mesti niat jamak tersebut. Tak kisahlah bagi takbir ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke. Bahkan walaupun dia niat jamak takdir tersebut berserta dengan salam yang pertama. Assalamualaikum. Dengan assalamualaikum tu baru niat jamak sah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan bahawa tiada perceraian antara keduanya, kedua sembahyang jamak takdim tu tak ada perceraian. Mana kena mualat. Sebab apa? Sebab kerana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan jamak takdim secara mualat di kawasan yang bernama Namirah. Kemudian kenapa kena mualat? Kerana jamak itu menjadikan seperti seolah-olah sembahyang yang satu. Bila kita sembahyang 4 rakaat, tak ada kita 2 rakaat relax sat, 2 rakaat sambung balik, tak ada, mesti mualat. Begitu juga jamak takdim, dia seolah-olah macam satu sembahyang, maka wajib mualat untuk sah. Seperti rakaat-rakaat sembahyang. Tapi kalaulah perceraian antara 2 rakaat dengan 2 rakaat yang tu, berlaku perceraian 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ni maksudnya ialah dia melaksanakan ni qadar masa, bukan melaksanakan sembahyang sungguh. Qadar masa 2 rakaat yang ringan. Apa 2 rakaat yang ringan? 2 rakaat yang hanya buat rukun saja. Qadar tu ya. Contoh qadar 2 rakaat yang ringan, iaitu qadar 2 rakaat yang kita buat rukun saja, itu qadar 2 minit. Mana lepas salam yang pertama, lepas 2 minit buat pula sembahyang yang kedua. Jangan lebih daripada 2 minit. Lebih daripada 2 minit kena sembahyang yang kedua pada waktunya. Tidak boleh sembahyang jamak lagi. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, keduanya sekadar 2 rakaat. Yang ni 2 rakaat dengan sekurang-kurang memadai. Apa dia? Dengan sekurang-kurang mungkin 2 rakaat qadar masa yang mencegah tu. 2 rakaat yang mungkin ni, 2 rakaat yang sekurang-kurang memadai ni, ialah 2 rakaat yang kalau dibuat rukun saja. Itu yang qadar dia. Dan kekallah safar itu hingga akhir ihram dengan yang kedua, ini dengan sembahyang yang kedua. Syarat dia dawamus safar ila al-ihram bithaniyah. Berkekalan masih lagi musafir sehinggalah takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Hak ni tak ada isu lah sekarang ni. Jadi isu bila kita naik kapal tu ya. Ketika kita dah habis salam, tengok sampai dah habis, tak ada jamak dah, kena sembahyang yang kedua tu di waktunya. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata disyaratkan bagi jamak takdim itu, takhir itu, niatkan takhir itu sebelum keluar waktu yang pertama. Sebelum keluar daripada waktu yang pertama, iaitu perlu dia niat takhir sebelum daripada waktu pertama. Makna begini, tidak boleh kurang waktu tersebut daripada qadar 1 rakaat sembahyang. Dia khilaf lah antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Rabi rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia kata mesti niat sebelum waktu tu habis qadar serakaat. Contoh qadar serakaat tu 2 minit contohlah, maka asar 4.5, maka mesti dia niat sebelum menjelang 4:28 minit. Tu Ibn Hajar. Adapun Syekh Rabi dia kata tidak, kena niat sebelum dapat menyempurnakan seluruh rakaat dalam waktunya. Contoh seluruh rakaat 4 rakaat dalam waktu kita sembahyang 8 minit contohnya. Jadi 4.5 asar, mesti dia niat paling lambat 4:22 minit petang. Kalau lebih maka dia berdosa. Kalau lebih maka dia berdosa. Satu lagi, dia bukan setakat niat jamak saja, bukan. Bahkan dia kena niat untuk, tapi biasanya kita niat sekali, kita niat untuk
melaksanakan sembahyang yang pertama tu dalam waktu yang kedua. Tu jamak lah tu. Sama meniatkan untuk sembahyang, untuk melaksanakan sembahyang yang pertama dalam waktu yang kedua. Tu kena niat. Kalau tak, berdosa. Sebab dia kena bila masuk waktu dua ya. Sama ada berazam untuk melaksanakan sembahyang ataupun sembahyang dengan segera. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan kekalah musafir seorang hingga akhir ihram yang kedua. Akhir takbiratul ihram yang kedua. Ini mudah ya, tak ada masalah. Masih kekal lah safar itu. Bukan akhir ihram ni. Dia macam sama macam atas tu. Kalau atas tadi jamak takdim, dia kata apa tadi? Mana ni? Kekal safar itu hingga akhir ihram dengan yang kedua. Okey, dengan yang kedua ni, dengan sembahyang yang kedua. Yang ni takbiratul ihram, sembahyang yang kedua dia dah buat dah. Lepas takbiratul ihram, sembahyang yang kedua dah buat dah, tiba-tiba dia muqim. Teruskan sembahyang. Tak ada masalah. Tu jamak takdim. Jamak takhir ni pula maksud hingga akhir ihram yang kedua, maksudnya hingga selesai sembahyang yang kedua. Sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua mesti dalam keadaan musafir. Tu dalam kitab sebut dawamus safar ila tamami ats-tsaniyah, sehingga sempurna sembahyang yang kedua. Lepas tu kalau tengah-tengah sembahyang kedua tiba-tiba mukim dah, lagu mana? Kalau tengah-tengah sembahyang yang kedua tiba-tiba mukim, maka sembahyang yang pertama tadi jadi qada. Sembahyang yang sekarang dia buat adaan. Jadi gitu. Habis sembahyangkan mayit. Mayat kita dah bahas panjang lebar dah, kita baca lah. Kita pun nak kambing lah ni 10 minit lagi. Ketahuilah bahawasanya, ini ketahuilah olehmu bahawasanya sembahyangkan mayit itu fardu kifayah. Kalau dia seorang, fardu ain. Kalau banyak orang, fardu kifayah. Yakni jika sekiranya tiada seorang pun sembahyangkan atas satu mayit, niscaya berdosa semuanya, semua orang tu. Maka kaifiat sembahyangkan mayit itu tiadalah payah. Bahkan buatlah seperti ini. Letakkanlah mayit kemudian daripada mandi mayit ke pihak kiblat. Letaklah pihak kiblat. Kita duduk depan kita, dan berdirilah orang-orang yang mahu sembahyang itu menghadap mayit itu. Di depan dia. Jikalau beramai-ramai, yakni berjemaah, niatlah sembahyang akan mayit berjemaah. Kalau imam, niat imam. Kalau makmum, niat makmum. Macam biasa. Serta mulalah mengangkat takbir pertama, Allahu Akbar, serta membaca Fatihah. Fatihah kita kata dah tak syarat takbir pertama. Boleh takbir kedua, ketiga, keempat. Serta mulalah mengangkat kemudian mengangkat takbir yang kedua dan mengucap selawatkan Nabi. Ini mesti takbir kedua. Kemudian takbir pula serta mendoakan si mati itu, seperti kata Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling kurang. Kemudian takbir pula yang keempat kalinya dibaca seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kamu mengharamkan kami akan pahalanya, dan jangan kamu memfitnahkan kami selepasnya. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah kelakuan sembahyang akan mayit dengan syarat suci hadas, suci najis, dan menghadap kiblat dan berdiri, yakni bagi mampu. Di bawah ini kaifiatnya, kaifiat sembahyang mayit yang sempurna. Apabila hendak sembahyang atas mayit, maka bersucilah lebih dahulu. Mestilah wudu. Cuma ada khilaf. Kalau tak ada wudu boleh dah sembahyang jenazah? Khilaf. Pandangan mu'tamad tak boleh. Sebab apa ada khilaf? Sebab hakikat sembahyang jenazah adalah doa. Doa lebih banyak. Kemudian menghadap kiblat dan berkata usalli ala hadzal bayyiti fardal kifayati. Kifayati tak wajib. Arba'at takbiratin tak wajib. Mustaqbil al-qiblati tak wajib, menghadap kiblat. Lillahi ta'ala tak wajib. Cuma usalli fardan boleh ke, ataupun usalli ala hadzal bayyiti fardan. Wallahu akbar. Selesai. Artinya aku sembahyang atas ini mayit fardu kifayah, 4 takbir menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dia pun baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah tak sunat ketika sembahyang jenazah. Adapun doa iftitah tidak sunat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, hingga akhir Fatihah. Kemudian Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallim taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa dah tu. Kemudian Allahu Akbar, lepas tu doa Allahumma ighfir lahu warhamhu وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله السلام أو وله واغفر لنا وله للميت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan katakanlah pada doa bagi budak. Ini budak sebab budak ni tidak ada dosa. Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhra wa 'idatan wa i'tibara wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrigh as-sabra 'ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrah. Ini doa arwah dibaca di atas kubur. Ataupun baca ketika lepas tahlil. Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu wa ma halalnahu hadiyatan li ruhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa thawaba mithla thawabi dhalika li arwahi sa'iril anbiya'i wal mursalin wa thawaba mithla thawabi dhalika li arwahi ashabi rasulillahi ajma'in wa thawaba mithla thawabi dhalika li arwahi tabi'ihim wa tabi'i tabi'in min al awliya'i wash shuhada'i wal ulama'i was salihin wal muslimin wa thawaba mithla thawabi dhalika li arwahi ahli hadhihi al qubur من المسلمين. اللهم اغفر لهم ومغفرة من عندك لجامعة وارحمهم رحمة منك سالمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا منزل البركات يا قاضي الحاجات إلى البر والبحر إنك على كل شيء قدير. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تمت هذه الرسالة والله أعلم. Ada soalan? Kalau jamuat takhir boleh semayang asar dulu kemudian zuhur atau zuhur dulu kemudian asar, tetapi sunatnya ikut tertib, iaitu zuhur dulu kemudian asar. Wallahu a'lam. Lagi? Tak boleh. Dia mesti niat yang pada waktu yang pertama. Dia tak boleh sebelum waktu yang pertama, kerana belum ada taklif untuk sembahyang. Dan bukan waktu uzur. Waktu yang kedua tu pada pukul 10 pagi. Dia mesti berada pada waktu asar yang uzur, iaitu bila masuk waktu yang pertama. Tu kalau asar lah. Ada lagi? Baca nafas kau nak? Satu nafas je lah. Baca bacaan satu nafas. Dia macam baca satu nafas. Baca satu nafas tu dari sudut sah tu Allah Alam. Sebab takut lagi semabuk dengan Fatihah pula. Kalau sebab ini, sebab kita tidak boleh mewasalkan benda yang tak ada kaitan dengan Fatihah. Contoh kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu boleh lagi. Tapi kalau hal lain tu, mari selawat apa semua tu nafas, tu jeng tu bukan Fatihah tu. Sebab kita nak baca Fatihah, dia wajib baca Fatihah tu surah Fatihah tu. Bila kita kata surah Fatihah tu mesti ada waqaf dia. Tidak boleh satu nafas. Kalau satu nafas dikira sebagai satu surah pula benda tu.
Tapi dari sudut sah tu wallahu a'lam, tak pernah jumpa lagi lah masalah tu. Tapi yang tahunya ialah tak boleh kita mencampurkan Fatihah dengan benda lain. Apatah lagi satu nafas. Satu nafas pula. Tu Ada lagi? Sudah? Wallahu a'lam. Jadi setakat tu saja kita sudah baca daripada awal sampai habis selama 33 kelas ataupun majlis sempena cuti semester. Masuk ke ayat? Jadi setakat itulah kita baca doa-doa gitu ya. Jadi sepanjang ada kesalahan ataupun ada tak kena ke apa, sepanjang huraian yang kita buat boleh PNP lah. Untuk kita perbetulkan semula insya-Allah taala. Dan pengajian-pengajian kita ni ada berlakulah di YouTube. Boleh tengok. Dan CJ tu CJ perakuan dia, bukan CJ sanak ke apa. Tu tak ada masalah lah. Siapa-siapa yang habis khatang kitab program besar ni nak CJ perakuan tu boleh lah. Yang tepi. Wallahu a'lam. Sebelum kita habis, kita macam biasa hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada khususnya musannif kita dan umumnya kepada kaum muslimin, khususnya kepada guru-guru kita dan ibu bapa kita sama ada masih hidup ataupun mati. Al-Fatihah kita baca 3 kali, 3 kul, setiap 3 kul 3 kali. Kemudian tahlil 33 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.